Ulama' bicarakan dalam bab ini, ulama' sebut, bila kematian kita datang, kita akan tanya, Ustaz, macam mana kita nak tahu keadaan demikian? Ulama' kata, di antara tanda besar kematian kita, bila hijab mata kita mula dibuka. Hijab mata kita mula kita nampak dah, malaikat-malaikat mula turun. Ni masa yang paling nampak yang kita ni akan mati. Yang kita semakin jelas, kita tengok malaikat-malaikat mula turun. Hijab mata sekarang ni, kita nampak sekitar kita sekarang saja. Tapi bila hijab mata kita ni mula dibuka. Dia ada 2-3 orang yang hijab mata dibuka. Allah bukakan. Bila? Yang pertama, bila menjadi bayi, Allah buka hijab mata. Sampai dia akil balik, Allah mula tutup hijab mata. Siapa lagi? Orang yang dia dalam keadaan sakit sangat. Bila kita ni lampau sakit, hijab mata kita ni nampak. Kalau ada orang dakwa, dia nampak jin 2 ekor, 3 ekor kat belakang orang, misal contoh. Dia kata, saya nampak belakang kamu ada 27 ekor jin, disebut demikian. Dia salah seekor daripada 27 tersebut. Kerana tak ada orang boleh nampak jin. Kalau ada dia dakwa dia nampak, tanda dia sedang sakit. Tanda dia sakit. Innahu yarakum huwa wa qabilahu min haitsu la tarawnahum. Allah sebut dalam Quran, jin ni dia nampak kamu tak nampak mereka. Allah sebut dalam Quran. Kalau ada orang kata, saya nampak Ustaz, saya nampak, maknanya dia ni dalam keadaan yang dia sakit, ataupun diberi anugerah khusus, mesti orang yang soleh betul pada diri dia. Orang yang alim sungguh dalam hidup ni. Kalau dia tak alim, jangan percaya. Kalau dia tak soleh, jangan percaya. Kerana dia sedang diseliputi dengan kesakitan dalam diri dia. Yang ketiga siapa? Yang Allah buka hijab mata, orang yang dekat nak mati. Orang yang dekat nak mati ni, bila kita nak meninggal dunia, hijab mata mula dibuka. Satu kadang-kadang kan, kita jumpa dengan ayah kita, mak kita yang uzur dah tua-tua. Dia sebut, kenapa dalam rumah kamu ni ada kelibat-kelibat putih-putih dia sebut. Kadang-kadang dia jawab salam, Waalaikumsalam dia jawab. Dia jawab Waalaikumsalam. Kita kata jawab, siapa yang bagi salam? Tu ada budak-budak yang bagi salam kat luar dia sebut. Budak-budak yang bagi salam kat luar tersebut, dia kata, pergi buka pintu pergi, dia sebut. Tak. Dia bukan dalam keadaan budak-budak tu. Dia nampak malaikat-malaikat mula turun. Masa dia semakin hampir untuk menghadap di hadapan Allah. Kita pula jangan salah anggap pula. Bila mak kita, ayah kita sebut, nampak kelibat-kelibat putih-putih dalam rumah, kita kata, mak saya ni membela ke dia sebut? Ada hantu raya ke yang dia jaga? Tak, bukan. Jangan salah anggap. Ni saat nak dibuka hijab mata. Hijab mata kita pun sama. Bila kita dekat nak meninggal dunia, di antara benda yang paling utama yang kita nampak, hijab mata kita mula dibuka. Bila hijab mata mula dibuka, mereka mula datang. Mereka mula datang dekat dengan diri kita. Mereka mula bagi salam. Assalamualaikum wahai anak Adam. Kalau bagi salam tu, tanda kita ni orang betul-betul mukmin. Kalau ada mereka bagi salam, Assalamualaikum, tanda kita ni ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana tidak ada salam bagi orang yang munafik dan orang buat maksiat pada Allah. Kalau mereka bagi salam, Assalamualaikum wahai anak Adam, aku cari setitik air untuk kamu telan, sudah tidak ada. Aku cari selangkah untuk kamu melangkah, sudah tidak ada. Aku cari sepatah perkataan yang keluar daripada mulut kamu, sudah tidak ada. Wahai roh, sila keluar daripada jasad ini. Sebab keluar saja, mula masuk malaikat mula masuk dalam tubuh badan kita. Bila masuk ni, kita mula tak bergerak terus. Tak ada dah. Saat tersebut, saat yang disebut dengan alam itu mula berubah di antara alam dunia sampai kepada alam yang disebut dengan alam akhirat. Masa itulah yang dinamakan dengan sakarat, yang disebut dalam Al-Quran Karim. Waja'at sakratul mauti bil haqq, zalika ma kunta minhu tahid. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, datangnya saat sakaratul maut dengan penuh kebenaran pada kamu. Waja'at sakratul mauti bil haqq, datanglah kematian pada kamu dengan penuh kebenaran. Zalika ma kunta minhu tahid,
Inilah yang kamu sering kali kamu larikan dan kamu larikan di saat demikian. Hari ni kamu mula rasa, bila mula masuk saja, Rasulullah kata, terus di hujung kaki. Menuju ke hujung kaki terlebih dahulu. Bila sampai di hujung kaki, mula ditarik daripada hujung kaki kita. Ruh kita mula ditarik. Tarik saat ini, ulama-ulama sebut, syaitan mula datang terus. Syaitan bagi tahu terus, jangan takut, jangan takut. Syaitan kata tak mati, jangan bimbang. Syaitan mula pujuk, kamu jangan taubat, jangan taubat. Kamu jangan taubat lagi, kamu tak mati. Ruh kamu selamat, ruh kamu selamat. Syaitan ni pujuk ni. Dalam keadaan kita mula rasa sakit. Imam Ghazali kata sakit sehingga menginsut lidah masuk ke dalam. Mata ni jadi bela, jadi kosong. Sakit tak boleh nak sebut sakit. Dalam kitab di sebalik tabir kematian, sakitnya kematian saat ini kita tak boleh nak sebut macam mana sakit. Sakit ni pegang kat sini sakit, di mana tempat yang kita sentuh terasa, kita rasa sakit. Sakit di saat ini. Ni dipanggil saat sakaratul maut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, inna sakaratun azim. Sakarat ini satu benda yang menggemparkan pada kamu. Dalam satu riwayat yang menceritakan bagaimana saat Rasulullah mula sakarat pada Rasulullah, tergerak tangan Rasulullah. Tangan Rasulullah ni tergerak. Rasulullah gerak tangan Rasulullah masuk dalam bekas air. Bila masuk saja dalam bekas air, Rasulullah ambil saja tangan Rasulullah. Sakit ni, sakarat yang berlaku pada Rasulullah. Rasulullah sapu muka Rasulullah. Sapu muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni. Sapu ni Rasulullah sebut, Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Ya Allah, tolonglah saya ya Allah di saat mana saya berhadapan dengan kematian ini ya Allah. Rasulullah baca doa. Aisyah radhiyallahu anha dengar bacaan yang baca oleh Rasulullah. Fatimah Zahra sebelah Rasulullah ni menangis esa-esa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pegang Fatimah. Tarik Fatimah. Bisik di telinga Fatimah. Kenapa wahai anak perempuan aku? Katanya Fatimah, saya tak sanggup tengok keadaan ayah yang sedang berhadapan di saat sebegini ayah. Ya Rasulullah, saya tak sampai hati ya Rasulullah. Tengok keadaan kamu ni, saya tak sampai hati. Rasulullah bisik. Bisik tinggal Fatimah. Fatimah Zahra senyum. Senyum saja dia mengundur. Aisyah tanya, benda apa? Benda apa? Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la. Sampailah Rasulullah jatuh tangan Rasulullah. Kemudian Rasulullah mula menghadap di hadapan Allah. Aisyah radhiyallahu anha tanya Fatimah, apa yang Rasulullah sebut tadi? Rasulullah sebut apa tadi? Rasulullah bisik tadi. Fatimah kata, selang tak lama lepas pada Rasulullah wafat, saya akan mendekati Rasulullah lepas pada itu. Maknanya, saya akan menyusul kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kewafatan Rasulullah akan disusuli oleh saya pula. Maknanya saya tak akan jauh daripada Rasulullah. Rasulullah sebut demikian, selang 6 bulan lepas pada itu, wafatlah Fatimah Zahra pula. Tapi saat ini sakit. Tak boleh nak dibayang. Bila ditanya pada Rasulullah, macam mana sakitnya sakarat ini ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, Rasulullah sebut dalam satu riwayat, bagaikan kamu dicampak ke pohon yang penuh dengan duri-duri. Pohon yang tajam yang penuh dengan duri-duri, dicampak, melekat, digentak turun ke bawah. Sakit, tak boleh nak dibayang, sakit. Bila tanya lagi, ya Rasulullah, macam mana sakitnya sakarat ini ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, bagaikan kulit kamu disiat, kata Rasulullah. Kulit ini disiat, diheret di atas bara api yang panas, diheret di atas kapas-kapas yang basah, kata Rasulullah. Bunyi sah, bunyi. Sakit Allah sajalah yang tahu. Bila ditanya, Imam Ghazali kata sakit dalam kitab tu sampai tak ada suara boleh keluar. Nak bagi tahu sakit ni tak ada suara boleh keluar. Bila sampai tak ada suara boleh keluar, Imam Ghazali kata apa dia? Yang hanya keluar ha saja. Ha. Sakit ni terlampau sakit. Baru di hujung kaki baru. Hujung kaki baru tarik. Tarik, syaitan pujuk. Jangan mengucap. Syaitan pujuk. Di saat mana syaitan pujuk ni, tarik lagi sampai di lutut. Tarik lagi. Syaitan menyamar menjadi arwah bapa dahulu.
Matilah wahai anakku, kamu nak mati, jangan mati dalam Islam, matilah dalam Yahudi. Bapa ayah meninggal dunia dalam Yahudi. Ayah meninggal dunia dalam Yahudi. Mati dalam Yahudi kalau ingin bersama dengan ayah tempat yang baik ini. Kita geleng kepala. Geleng kepala kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan kita bertahan saat ini. Kemudian syaitan datang sebelah kiri pula. Datang sebelah kiri, menyamar menjadi arwah ibu. Tunjuk buah dada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, tunjuk buah dada ni. Wahai anakku, susu inilah yang pernah menyusukan kamu waktu mana kamu kecil-kecil dahulu. Jangan mati dalam Islam, matilah dalam Kristian. Ibu mati dalam Kristian. Kalau kamu ingin bersama dengan ibu, matilah dalam Kristian. Imam Ahmad bin Hanbal kata, kebanyakan di kalangan orang yang dekat dengan kematian, bila kita dekat dengan dia dekat dengan kematian, kita ajar pada dia mengucap, sebut asyhadu an la ilaha illallah, dia geleng kepala. Kebanyakan demikian. Bila dia geleng kepala, sebenarnya dia tak geleng kepala pada kamu, tetapi dia geleng kepala pada syaitan yang menyamar arwah ayah kita, menyamar menjadi arwah ibu kita. Di saat itu dia geleng kepala pada mereka. Tetapkan kamu ajar pada mereka, sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rasulullah sebut, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Sebut, orang yang hampir talqinkan, ulangkan orang yang dekat dengan kematian di kalangan kamu itu, la ilaha illallah. Ajar pada dia sebut la ilaha illallah. Susah ke senang nak sebut la ilaha illallah? Tak senang nak sebut. Susah barang ni sekian. Susahnya saat ini nak sebut la ilaha illallah ini kerana pada gangguan ini. Gangguan lagi dengan sakit lagi, dengan kehidupan kita lagi. Susah nak sebut la ilaha illallah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, di kalangan umat aku 10,000 yang meninggal dunia ini hanya seorang boleh mengucap 2 kalimah syahadat. 9,900 lagi tak boleh mengucap. 9,999 lagi tak boleh nak mengucap. Dalam satu riwayat yang lain sebut, di kalangan umat aku 1,000 yang meninggal dunia hanya seorang boleh sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 999 lagi tak boleh nak mengucap.